Baik, untuk kita melihat secara lebih lanjut, khususnya melihat kepada keputusan kerajaan yang mana bersetuju untuk memansuhkan hukuman mati mandatory atas talian pada ketika ini adalah Datuk Salihuddin Saidin. Datuk Salihuddin adalah Peguam Bela dan juga Peguam Cara. Assalamualaikum, Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi. Datuk, sebelum kita nak bercakap sama ada wajar ataupun tidak berdasarkan keputusan yang dibuat oleh kerajaan pada waktu ini, iaitu memansuhkan hukuman mati mandatory, mungkin Datuk boleh beri sedikit pandangan. Sudah tentu apabila hukuman yang ditetapkan berdasarkan kesalahan ini, apa rasionalnya penetapan hukuman berdasarkan kesalahan ini? Kalau boleh diberi sedikit penjelasan dan juga pemahaman di situ, Datuk. Terima kasih pihak Astro. Pertama sekali ingin saya jelaskan bahawa undang-undang semasa yang sedia ada sekarang adalah kebanyakan undang-undang meletakkan bahawa atas sabitan bagi kes-kes yang melibatkan death penalty, ianya adalah tidak ada budi bicara kepada hakim melainkan untuk menjatuhkan satu hukuman berbentuk hukuman gantung. Ini melibatkan kes-kes umpamanya kes bunuh, kes melibatkan senjata api di bawah Haifa, dan juga kes-kes yang melibatkan pengedaran dadah dan kidnapping. Ini adalah antara undang-undang yang menetapkan bahawa upon conviction ataupun apabila seseorang tertuduh tersebut disabitkan di mahkamah, mahkamah tiada pilihan melainkan untuk menjatuhkan hukuman mati ataupun gantung hingga mati. Now, apa yang berlaku sekarang, pihak kerajaan sebenarnya 2 tahun dulu telah diwawarkan nak dipinda undang-undang yang sedia ada seperti Penal Code, DDA, Dangerous Drug Act dan begitu juga dengan CPC untuk memastikan bahawa mereka nak memansuhkan hukuman mati secara mandatori. Tetapi ini tidak bermakna, apa yang saya percaya, nak mansuhkan hukuman mati secara mandatori bukanlah pemansuhan hukuman mati itu sama sekali. Ianya lebih kepada memberi budi bicara kepada seorang hakim untuk menentukan apakah jenis hukuman yang bersesuaian, sama ada hukuman mati ataupun hukuman yang berbentuk penjara. Ya. Ini bergantung kepada mitigasi, bergantung kepada hal keadaan kes tersebut. Sama ada kes tersebut mewajarkan satu hukuman mati patut diadakan ataupun sebaliknya. Jadi apa yang berlaku sekarang ini, kerajaan mungkin ada masalah untuk melaksanakan buat masa ini sebab banyak undang-undang yang perlu dipinda selain daripada undang-undang utama seperti Penal Code, undang-undang yang berkaitan dengan akta dadah berbahaya. Mahkamah juga kerajaan juga perlu meminda Criminal Procedure Code, kanun acara tata cara jenayah, yang mana ini menunjukkan bahawa proses untuk kerajaan menghapuskan death penalty ataupun mandatory death penalty ini merupakan satu proses yang ringkas. Ya. Dan perlu juga diingatkan, sekarang ni buat saya dipahamkan sebab ramai lebih kurang 1,350 inmate yang masih lagi menunggu hukuman gantung dilaksanakan disebabkan adanya moratorium yang telah dikeluarkan oleh kerajaan untuk meminda undang-undang, maka kita menghadapi masalah. Apakah kedudukan mereka ini? Adakah mereka ini akan terkesan dengan keputusan kerajaan untuk memansuhkan mandatory death sentence, ataupun bagaimanakah kedudukan mereka yang telah pun selesai ke peringkat rayuan di Mahkamah Persekutuan? Adakah undang-undang yang baru itu nanti akan ada kesan ke belakang ataupun retrospective effect ataupun hanya prospective effect saja? Ini juga perlu diambil kira. Sebab saya pun tak faham, bila dikatakan moratorium tu mungkin betul kepada kes-kes yang still pending appeal atau masih menunggu rayuan. Tetapi bagaimana dengan kes-kes yang telah selesai rayuannya? Adakah pindaan terbaru atau berdasar kerajaan terbaru ini okey mencakupi keadaan demikian? Maknanya mereka juga boleh mendapat faedah daripada dasar kerajaan yang baru untuk tidak mengenakan hukuman gantung atau memberikan pilihan kepada seorang hakim untuk mengenakan hukuman gantung ataupun penjara semata-mata. Jadi itu adalah antara perkara yang ingin saya tekankan di sini, ya, pihak Astro. Datuk tadi ada maklumkan perlu difaham apa yang disebutkan oleh kerajaan berdasarkan keputusan yang dibuat memansuhkan hukuman mati mandatory, hukuman gantian tertakluk atas budi bicara mahkamah.
Juga daripada pandangan peribadi daripada Datuk Seri mengatakan mungkin sukar untuk dilaksanakan pada waktu ini kerana melihat kepada proses yang begitu rumit ataupun sukarnya akan ada berlaku beberapa pindaan undang-undang dan sebagainya. Malah pada ketika ini pun disebutkan moratorium ataupun penangguhan hukuman untuk lebih pada 1,000 banduan pada ketika ini. Mungkin pada waktu ini Datuk boleh kongsikan selain pada kita melihat kepada impak ataupun kesannya terhadap kumpulan individu ataupun pesalah yang sedang menunggu hukuman mereka iaitu lebih pada 1,000 individu terbabit. Mungkin pada waktu ini apa lagi kesan-kesan yang perlu dilihat daripada keputusan yang dibuat pada waktu ini, Datuk? Kalau kita lihat kepada kesan sesuatu hukuman, sebenarnya apabila hukuman gantung sampai mati dikenakan di dalam undang-undang kita, tujuan asalnya adalah sebagai satu bentuk punishment, deterrent punishment untuk satu hukuman yang boleh memastikan bahawa would-be offenders itu tidak melakukan satu lagi kesalahan sebab kesalahan dia amat berat. Terutamanya melibatkan dadah. Kita tahu bahawa dadah merupakan musuh utama negara dan andai kata mandatory death sentence ini di-abolish ataupun diketepikan, adakah ianya akan memberikan impak kepada kadar jenayah yang melibatkan dadah ini? Sebab kita tahu kalau dah ada death sentence pun masih kadar jenayah yang melibatkan dadah ini masih berleluasa, masih banyak. Bagaimanakah impaknya kalau sekiranya mandatory death sentence tersebut di-abolish? Tidakkah ianya akan mengundang lebih ramai untuk lebih berani untuk melibatkan diri dalam jenayah dadah ini? Ini antara faktor yang juga mahkamah perlu tekankan. Dan dalam masa yang sama kita faham bahawa ada mereka yang tertangkap dan mereka yang telah disabitkan dengan hukuman gantung sampai mati ini hanyalah melibatkan jualan dadah yang begitu dengan nilai yang begitu kecil. Mereka ni lebih kepada small time runners. Jadi kalau mereka ni untuk dijatuhkan hukuman mati mungkin tidak adil kepada mereka sebab mereka ni hanyalah mencari sedikit wang, keuntungan atau mereka tidak memikirkan kesan yang buruk kepada mereka dan akhirnya mereka akan kekal digantung. Jadi andai kata perkara yang ini tak diambil kira, kesan sampingan, kesan impak kepada hukuman yang agak ringan ini tidak diambil kira, saya bimbang ianya juga akan menjejaskan menjejaskan kadar jenayah, indeks jenayah di negara ini. Sebab kalau kita lihat di Singapura, mandatory death sentence untuk kes-kes dadah masih ada, masih wujud. Ini menunjukkan bahawa Singapura amat serius menangani isu-isu berkaitan dengan dadah. Tapi bila kita mengambil pendekatan untuk mengurangkan sedikit kesan hukuman tersebut, ianya dibimbangi akan juga menjejaskan atau menaikkan semula indeks kadar jenayah di negara ini. Tapi apa pun, saya bukanlah kata saya tidak menyokong satu polisi yang baru ini. Ianya juga bagus bagi memastikan bahawa hakim mempunyai budi bicara untuk menentukan jenis hukuman yang bersesuaian. Namun dalam masa yang sama, kita perlu ingat hukuman alternatif yang nak dikenakan, andai kata tidak ada lagi hukuman mati mandatory ataupun diberi pilihan kepada hakim. Apakah hukuman yang bersesuaian untuk dikenakan kepada pesalah-pesalah dadah, pesalah-pesalah yang melibatkan kidnapping, pesalah-pesalah yang melibatkan bunuh secara brutal. Sebab bunuh ni pun ada kategori dia. Ada kategori pembunuhan berlaku disebabkan sudden fight. Ada juga keadaan pembunuhan berlaku melibatkan self-defense. Of course kita boleh mengatakan bahawa self-defense is a good defense. Tapi dalam masa yang sama, mahkamah tidak berpuas hati seseorang itu mengatakan bahawa ada berlakunya self-defense, hukuman mati dikenakan. Jadi mungkin ini bersesuaian untuk dikenakan satu hukuman yang alternatif. Tetapi bagi mereka yang melakukan brutal murder ataupun serial killer dan mungkin ianya bersesuaian untuk diadakan hukuman gantung sampai mati. Dan bagi saya, untuk menghapuskan death penalty sama sekali, itu saya kurang bersetuju. Tetapi kalau diberikan budi bicara untuk hakim menentukan apakah hukuman yang bersesuaian, saya rasa ianya lebih sesuai. Cuma kerajaan perlu memikirkan alternatif hukuman tersebut yang bersesuaian untuk dijadikan sebagai satu undang-undang.